Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membincangkan dan mengupaskan tentang teori bagaimana kedatangan Islam ini ke Asia Tenggara. Bersama kami Gran Hakimi bin Ismail, Afirul Amin bin Azuddin dan Muhammad Alif bin Ali Syaiful. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya Ibn Hakim bin Ismail dari Syariah Islamiyah semester 4 kelas 3, dan rakan saya akan membentangkan tentang teori bagaimana kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Umum mengetahui bahawa Asia Tenggara terletak di antara di sebelah India Barat dan timur bahagian China. Kedua-dua wilayah ini digabung oleh Selat Melaka yang menjadikan Asia Tenggara tempat yang strategik. Asia Tenggara juga amat penting kerana telah menjadi penghubung antara China dan India. Faktor yang membolehkan para pedagang bertemu adalah tiupan angin monsun yang memudahkan pedagang dari dua tempat ini menjangka waktu yang tepat ke Melaka. Sebelum kemunculan Islam di Mekah, Asia Tenggara telah menjadi kawasan perdagangan pedagang Melayu, Arab, Cina dan India. Tarikan utama perdagangan di Asia Tenggara adalah kekayaan hasil buminya. Apabila Islam berkembang pada abad ke-7 Masihi, pedagang Islam telah berlayar dan berdakwah ke seluruh rantau Asia Tenggara. Oleh yang demikian, terdapat beberapa pandangan oleh ahli sejarawan yang mengatakan Islam telah datang dari beberapa tempat. Dan antara yang termasyhur adalah Islam telah datang daripada semenanjung tanah Arab. Teori ini telah dikemukakan oleh John Crawford. Teori ini telah disokong oleh Profesor Said Muhammad Naqib Al-Attas, seorang intelektual tempatan. Buktinya, terdapat catatan Cina mengatakan orang Arab dan Parsi mempunyai pusat perniagaan di Kanton sejak 300 Masihi. Mereka telah mula merantau selepas kewujudan Islam di tanah Arab pada abad ke-7 Masihi. Pedagang Arab yang ingin ke China telah singgah di pelabuhan-pelabuhan utama yang terletak di Asia Tenggara, terutama Melaka. Kedudukan strateginya di tengah-tengah lautan perdagangan dan tempat pedagang berlindung di angin monsun juga merupakan faktor utama pedagang-pedagang Arab telah singgah di sana. Lalu, pedagang Arab telah membina penempatan selama berbulan-bulan dan menjadi perkampungan di situ. Perkampungan ini menjadi kerana mereka telah disediakan tapak untuk berdagang, tempat untuk mengumpul barang jualan, serta tempat membeli barang-barang mewah daripada India dan China. Ada juga orang-orang Arab yang telah berkahwin dengan wanita tempatan. Kehidupan dan nilai murni yang di dalam kehidupan orang Arab dan juga pedagang Islam, serta sifat mementingkan kebersihan dan berhemah tinggi telah menarik minat penduduk tempatan untuk mendekati Islam. Di dalam catatan Cina juga mengatakan bahawa perkampungan Islam bernama Tahshih telah wujud di Sumatera Utara pada 650 Masihi, iaitu pada abad ke-7. Profesor Said Muhammad Naqib Al-Attas bersetuju dengan teori tersebut dan mengemukakan hujah sokongan seperti wujud persamaan di dalam bahasa, penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dan semenanjung tanah Arab. Salah satunya yang menjadi contoh ialah tulisan Jawi yang popular di Asia Tenggara telah diambil daripada bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afirul Amin bin Azuddin dari kurs Syariah Islamiyah, yang saya akan bentang mengenai tajuk
teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Baik, saya akan menerangkan Islam dari China, yang mana teori ini dikemukakan oleh Emmanuel Gardinho Heredia dan S.Q. Fatini. Seterusnya, Emmanuel beri alasan bahawa Kanfo atau kanton di China Selatan, iaitu kini dikenali dengan Guangzhou, yang ini menjadi pusat perniagaan terkenal di kalangan pedagang Arab, yang ini beragama Islam pada abad ke-9 Masihi. Yang mana jalinan ini menyebabkan Islam berkembang dalam kalangan peniaga Cina di China itu sendiri. Dan peniaga Cina Islam yang berdagang ke Asia Tenggara pula, dia telah menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Selain itu, S.Q. Fatini dia mengemukakan bukti bahawa iaitu berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam dari Kanton atau Amoy ke Asia Tenggara pada 876 Masihi. Umum mengetahui pendapat ini diperkukuhkan dengan penemuan batu bersurat Terengganu. Dan ada juga pendapat Islam berkembang ke Asia Tenggara dari China tapi menerusi campak, kerana seni bina di Nusantara mirip dengan seni bina China. Kalau kita lihat contohnya di Melaka. Di Melaka dapat dilihat pada bentuk bumbung masjid yang mirip seperti rumah ibadat Cina, iaitu pagoda. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak cerita tentang macam mana Islam ini datang daripada India. Okey, mengikut teori yang dikemukakan oleh Snoop Hargronch, iaitu seorang sejarawan Belanda, dia mengatakan bahawa Islam ini berkembang daripada Asia Tenggara menerusi India dari wilayah Gujarat dan pantai Coromandel sejak abad ke-13 Masihi lagi. Hargronch ini berpendapat hubungan perdagangan yang telah lama wujud antara Asia Tenggara dan India membolehkan pedagang Islam India menyebarkan Islam ke rantau ini. Di samping itu, batu mamar pada batu nisan di perkuburan Malik Ibrahim di Gresik juga dan batu Malik Al-Saleh di Pasai mempunyai ciri buatan daripada India itu sendiri. Masyarakat Asia Tenggara juga mempunyai kaitan rapat dengan India, terutamanya dari segi budaya. Kewujudan unsur budaya Hindu di Asia Tenggara ini menunjukkan bahawa adanya hubungan yang sangat rapat kedua-dua negara sejak dahulu lagi. Kesimpulan yang boleh dibuat daripada analisis ini, yang pertama ialah walaupun pelbagai pendapat mengenai kedatangan Islam ke Asia Tenggara ini, para sejarawan setuju bahawa Islam datang ke rantau ini dibawa oleh pedagang Islam. Mereka ini terdiri daripada pedagang daripada Arab, China dan India. Ada kebenarannya juga bahawa Islam ini didatang oleh pedagang kerana berdakwah itu dituntut dalam Islam. Pada awalnya, penyebaran Islam hanya dilakukan pedagang di pelabuhan dan kalangan pedagang sahaja. Kemudian, ia dikembangkan oleh para ulama sehingga Islam ini menjadi salah satu agama yang dianuti sebahagian besar masyarakat di Asia Tenggara.